Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 9 akan membentangkan tajuk report kami iaitu persepsi orang bukan Islam terhadap Islamofobia. Islam adalah agama yang tidak asing lagi didengari oleh seluruh umat dunia. Islam telah lama diketahui oleh penduduk bumi, walaupun terdapat setengah manusia yang tidak pernah dengar akan agama Islam. Akan tetapi, dunia sekarang ada setengah negara, misalnya Amerika Syarikat, menganggap Islam sebagai teroris, penjajah, yang mana mereka takut dengan warga Muslim dan dilabel Islamofobia. Islamofobia ialah suatu bentuk diskriminasi terhadap warga Muslim atau lebih tepat lagi manusia yang beragama Islam. Dalam gejala Islamofobia ini, masyarakat bukan Islam percaya bahawa Muslim itu cenderung untuk melakukan keganasan dan kerosakan serta menolak amalan toleransi, kesamarataan serta demokrasi. Pada 15 Mac 2019, masyarakat negara telah dikejutkan dengan peristiwa serangan pengganas di Christchurch yang dilancarkan semasa solat Jumaat di dua kawasan iaitu Masjid Al-Nur dan Pusat Islam Linwood di Christchurch, New Zealand. Pihak pengkaji ingin melaksanakan sebuah kajian untuk mengenal pasti persepsi orang bukan Islam di Malaysia tentang Islamofobia ini. Sebuah kajian akan dilakukan oleh para pengkaji bagi mengenal pasti pandangan rakyat bukan Islam terhadap Islamofobia ini dan pendapat mereka tentang faktor dan kesan daripada Islamofobia ini. Seterusnya kita sambung pada faktor kewujudan Islamofobia. Faktor utama Islamofobia adalah penghijrahan umat Islam ke negara yang bukan Islam. Penghijrahan ini menyebabkan warga negara tersebut hilang pekerjaan dan menggugah ekonomi mereka. Faktor itulah menjadi faktor utama yang menyebabkan Islamofobia. Hasil daripada kajian kami, sebanyak 68% memilih setuju dengan kenyataan ini, iaitu penghijrahan umat Islam ke negara bukan Islam dalam faktor utama penyebab berlakunya Islamofobia. Faktor yang kedua ialah sikap sesetengah orang Islam itu sendiri. Kita tidak dapat nafikan sikap sesetengah umat Islam itu sendiri yang tidak mencerminkan Islam, yang bersikap secara inklusif, lebih kepada berkelompok. Ini yang menyebabkan imej buruk kepada Islam dan menyebabkan pertambahan lagi kepada Islamofobia. Okey, seterusnya kawan saya akan terangkan. Terima kasih. Seterusnya, antara faktor-faktor Islamofobia ialah pengaruh media dan juga laporan. Kita dapat lihat media yang merupakan sumber utama sistem maklumat masa kini. Jadi, media pada masa kini melaporkan perkara negatif untuk menanam kebencian kepada Islam. Oleh kerana media yang dikawal ataupun yang diketuai oleh orang bukan Islam, jadi mereka ni prejudis terhadap Islam, menyebabkan mereka melaporkan perkara-perkara yang negatif supaya masyarakat menanam sifat kebencian kepada Islam itu sendiri. Jadi kita dapat lihat juga seramai 70% responden kajian yang bersetuju dengan kenyataan ini. Okey, seterusnya, antara faktor-faktor Islamofobia ialah tidak mendapat maklumat sebenar. Tidak mempunyai aspek khusus dalam menerangkan ataupun pendedahan yang lebih mendalam tentang Islam kepada masyarakat. Okey, seterusnya, yang kedua, tanpa pendedahan yang betul, Islam akhirnya dilihat sebagai satu gaya hidup yang negatif. Baik, seterusnya saya akan menceritakan tentang kesan-kesan Islamofobia. Baik, poin yang pertama ialah berkaitan dengan akan berlakunya kemerosotan ekonomi. Hal ini dapat dibuktikan apabila aktiviti jual beli terbatas dan hanya kepada domestik sahaja. Hubungan negara antara negara Islam dan Barat akan menjadi kurang baik dari segi ekonomi. 66% mengatakan sangat setuju dan setuju melalui tinjauan. Baik, poin seterusnya adalah berkaitan dengan keterbatasan dalam berpolitik. Hubungan diplomatik antara negara, khususnya negara Islam dan negara Barat, akan menjadi sukar untuk direalisasikan. Umat Islam terbatas untuk menyatakan hak bersuara apabila mereka berada di negara-negara Barat.
70% mengatakan tentang kesan ini dan mereka sangat setuju dan setuju. Baik, kesan yang seterusnya adalah berkaitan dengan diskriminasi dan perasaan prejudis. Hak umat Islam khususnya untuk menunaikan tuntutan agama akan dihalang. Sebagai contoh, saya akan berikan seperti kita lihat di Xinjiang, China, di mana masyarakat Uyghur mereka dihalang untuk menunaikan ibadah-ibadah seperti berpuasa, dan bagi kaum wanita mereka tidak boleh pakai tudung ataupun penutup muka sebagai bentuk mereka sangat benci terhadap umat Islam. Survey menunjukkan bahawa 70% mengatakan sangat setuju dan setuju tentang kesan ini. Seterusnya ialah pandangan orang bukan Islam terhadap Muslim. Krisis Islamofobia terjadi. Insiden serangan di dua masjid iaitu Masjid An-Nur dan Masjid Linwood di Christchurch, New Zealand pada tanggal Jumaat 15 Mac 2019 sehingga mengorbankan 50 nyawa tidak berdosa selain mencederakan ramai jemaah lain amat mendukacitakan bagi setiap umat Islam di seluruh dunia khususnya. Kejadian pelanggaran terhadap bangunan PWTC di New York pada tahun 2001 oleh pesawat juga menjadi hubung kait terhadap tercetusnya Islamofobia. Pandangan ulama terhadap isu Islamofobia meletakkan beza mengesyorkan agar umat Islam sentiasa bersedia dengan pelbagai cumuhan oleh golongan bukan Islam. Saya teruskan dengan kesimpulan berkaitan persepsi orang bukan Islam terhadap Islamofobia. Baiklah, kita tahu Islamofobia ni bukanlah satu fenomena baru di masa kini, di mana Islamofobia telah lama berlaku sejak zaman awal perkembangan Islam lagi, di mana pada waktu itu Islam dipandang sebagai sesuatu ajaran yang asing bagi penduduk Mekah kerana Islam masih belum diterima secara umumnya. Jadi, kajian yang kami lakukan telah membuktikan bahawa Islamofobia di Malaysia mendapat pelbagai tangkapan dan pandangan daripada perspektif masyarakat bukan Islam, terutamanya bangsa Cina dan India yang majoritinya pelajar UKM lah. Okay. Jadi banyak faktor sebenarnya yang menunjukkan golongan bukan Islam ni kurang terdedah tentang kefahaman Islam. Ramai di antara mereka yang cuma belajar tentang Islam ni berdasarkan pemerhatian mereka terhadap orang Islam dan bukan daripada sumber yang betul. Jadi reaksi masyarakat terhadap kajian ini adalah berbeza-beza. Ada di kalangan masyarakat bukan Islam yang dapat menerima, tapi ada yang pandang serong terhadap Islam dan ada juga yang meragui Islam sebagai agama yang bersifat sensitif. Semua benda sensitif. Jadi sebenarnya masih banyak lagi yang perlu diperbaiki daripada pelbagai sudut bagi meningkatkan serta memartabatkan imej agama Islam. Walaupun kita tahu negara Malaysia ni merupakan negara Islam dan majoritinya ialah orang Islam. Jadi berdasarkan kepada matlamat dan kesan Islamofobia itu sendiri kepada kehidupan mental, fizikal, sosial dan ekonomi umat Islam, usaha-usaha ke arah menangani isu ini sebenarnya perlu digembling lagi secara berterusan bagi mengelakkan Islam terus dipandang negatif. Usaha yang berterusan dan kerjasama oleh semua orang di peringkat, tak kisah peringkat mana, perlu untuk memastikan Islamofobia ini dapat dihalang ataupun tidak ada lagi di Malaysia daripada golongan orang bukan Islam. Jadi ada satu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang bermaksud Islam bermula sebagai sesuatu yang asing dan akan kembali menjadi sesuatu yang asing seperti awalnya. Maka berbahagialah orang-orang yang asing itu. Daripada Sahih Muslim, Kitab Iman. Jadi hadis tu dia menjelaskan bahawa Islam ni pada mulanya zaman baginda Rasulullah itu dia dianggap sebagai perkara yang negatif dan asing. Jadi baginda telah menjangkakan bahawa persepsi orang bukan Islam akan melihat Islam ini sebagai ajaran yang asing dan tak sesuai dengan budaya, hak asasi manusia dan nilai-nilai murni. Tapi hadis tersebut telah memberi tanggungjawab kepada kita sendiri iaitu umat Islam untuk memastikan Islam itu dipandang tinggi dan meletakkan Islam di satu tempat yang mudah difahami oleh semua masyarakat tanpa mengira agama dan bangsa. Jadi itulah tugas kita sebagai umat Islam kepada orang bukan Islam untuk mengajar mereka.